Jadi oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada empat golongan tadi, iaitu sama ada yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan harta, ataupun sama ada yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan harta dan juga ilmu, atau tidak diberi rezeki harta tetapi diberi rezeki ilmu. Dua golongan yang pertama. Kemudian dua golongan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, yang sama ada diberikan ilmu, harta tetapi tidak diberikan ilmu, ataupun kedua-duanya sekali, tidak ada rezeki harta, tidak ada rezeki ilmu. Maka oleh kerana itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon hidayah daripada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh, digolongkan bersama ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, sentiasa digolongkan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka. Apakah nikmat itu? Apakah golongan manakah? Golongan manusia yang bagaimanakah yang diberikan nikmat yang dipanggil sebagai nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki, yang merupakan nikmat yang sebenar di sisi Allah, iaitu minan nabiyyin, para nabi-nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul, wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang salih, orang-orang yang memperbaiki iman dan amal. Maka hendaklah kita berdoa supaya Allah SWT kekalkan kita dalam hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa supaya Allah SWT tidak palingkan hati kita selepas kita dikurniakan hidayah, dan supaya Allah SWT sentiasa kekalkan kita di dalam hidayah, tidak mati melainkan di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, melainkan mati sebagai orang Islam yang sebenar. Jadi tak dapat tidak, dalam hidup ini semua manusia memang akan masuk dalam empat golongan ini. Sama ada memang ada harta, dibagi rezeki yang banyak, lalu membelanjakannya dengan iman dan amal, dengan ilmu, maka semua harta itu akan menjadi penyebab kepada kejayaan dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan sebab semata-mata dapat harta tu. Bukan kejayaan itu dinilai apabila orang tu dapat harta, rezeki yang banyak, ataupun dapat nikmat-nikmat dunia, maka dia dikira berjaya semata-mata dengan itu. Tidak. Dan juga bukan seseorang itu dikira gagal semata-mata tak ada rezeki harta, tak dikurniakan harta, tidak ada kerja yang baik, tidak dapat kumpulkan, tak ada simpanan-simpanan harta, tak memiliki rumah, tak memiliki kereta dan sebagainya. Bukan semata-mata itu gagal. Sebab penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah iman dan amal. Kalau penilaian manusia, pastilah tak ada harta, tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada kedudukan, itu dikira tak berjaya lah. Paling kurang tak kira berjaya. Kita lihat pandangan manusia itu, sudut ukuran. Kalau di kalangan manusia, sesama manusia ini, yang lemah ini, yang kita hanya nampak kehidupan dunia ini, itulah ukurannya. Paling kurang kalau tak ada rumah sendiri, tak ada kereta sendiri, tak ada profession sendiri, ataupun yang kukuh, maka tak dikira berjaya lagi lah. Kalau list kejayaan tu, kita manusia akan kira, kalau tanpa agama Islam, maka tanpa iman, maka akan dikira dengan perkara-perkara itulah baru nampak kejayaan. Tetapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu bukan ukurannya, tapi harta dengan agama digabungkan dengan ilmu,
maka itulah kejayaan. Sebagaimana yang berlaku kepada para sahabat yang kaya, Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Bahkan para alim ulama seperti Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih. Imam Malik pun seorang imam yang berharta, tapi digunakan untuk agama, untuk ilmu agama. Ataupun kita lihat contoh-contoh di zaman kita pun, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berharta dan dermawan, menggunakan hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya niat. Niat yang penting, niat yang baik itu sangat penting. Tak ada benda, tak ada harta lagi, tapi dah ada niat untuk guna harta untuk agama. Tapi bila dah ada, maka tuntutannya ialah, bila dah ada harta, tuntutannya ialah gunakan untuk sesuai dengan kehendak Allah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Tahu apakah hak Allah Taala padanya. Apakah hak Allah SWT pada harta yang diberikan kepadanya. Kita lihat contoh, ada di kalangan orang-orang yang Allah SWT kurniakan mereka ilmu, walaupun mereka bukan belajar agama, mereka ini orang-orang yang diberikan rezeki harta, tetapi Alhamdulillah dengan keberkatan belajar berdamping dengan alim ulama, maka mereka telah memaksimumkan manfaat harta mereka. Ada seorang yang, kalau di negara kita ini pun ada yang sehingga mereka belanjakan berjuta-juta, walaupun bukanlah orang yang kaya. Apabila kita lihat, kita tengok apa yang dia telah belanjakan untuk agama ni, untuk tempat-tempat belajar agama, untuk ma'had madrasah, mereka telah dirikan bangunan-bangunan. Kita lihat, walaupun tak tahu nilai sebenar, ataupun tak tahulah bagaimana cara yang tepat, bagaimana mereka uruskan mereka punya kekayaan harta untuk infak di jalan Allah ni, tapi bila kita tengok dengan gahnya berdiri bangunan-bangunan madrasah, asrama pelajar dan lain-lain, kita dapat ambil pelajaran bahawasanya mereka ini telah gunakan harta mereka banyak untuk agama. Mereka telah buat pengorbanan sebenarnya, lebih lagi daripada yang kita jangkakan. Kerana bukan mudah apabila memperolehi harta ini untuk gunakan di jalan Allah, melainkan dengan ilmu yang sebenarnya. Dan ada juga di kalangan orang-orang yang mahir berniaga, terlibat dalam dunia perniagaan, lalu mereka pun diberikanlah rezeki harta ataupun pelaburan, simpanan, bahkan pengetahuan untuk berniaga itu sendiri, kemahiran itu pun rezeki daripada Allah. Lalu dengan ilmu yang mereka ada, dengan sebab mereka belajar, dengan sebab mereka ikut apa nasihat panduan daripada alim ulama, lalu mereka tahu hak Allah SWT pada harta, dan mereka telah usaha bagaimana mereka boleh elakkan diri daripada contohnya larangan Allah dalam berniaga seperti riba, dan mereka usaha untuk memberikan manfaat kepada orang-orang Islam, sambung silaturahim, kemudian berkongsi rezeki supaya semua orang tidak sampai tahap miskin, ataupun orang yang susah, yang memang dah terlibat dengan hutang yang sukar dibayar, ataupun dengan riba, terlibat dengan pinjaman-pinjaman yang pinjaman-pinjaman berbentuk ribawi, riba, maka untuk keluarkan diri daripada belenggu riba, belenggu hutang itu, maka diajarkan bagaimanakah untuk berniaga, diajarkan bagaimana untuk kembangkan harta, tetapi bermaksudkan, bertujuan ataupun matlamannya ialah untuk mendapat redha Allah. Tujuan utamanya untuk takwa kepada Allah, sambung ke silaturahim dan tunaikan hak Allah. Jadi apabila maksudnya betul,
Maka seperti mana yang Nabi SAW sebutkan, inilah afdal manazil, kedudukan yang paling baik. Berbeza dengan hanya semata-mata ada harta, namun begitu apabila tak digunakan dengan betul, maka sebenarnya setiap apa yang diperolehi, setiap apa yang dihasilkan di atas muka bumi ini akan ditanya, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Tidak akan seseorang hamba itu, semua manusia tidak akan bergerak daripada padang mahsyar, kaki itu tetap berdiri sehinggalah selesai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang ilmu, bagaimana adakah kamu amalkan, dan juga tentang harta, di mana kamu dapat, cara kamu dapat, dan bagaimana cara kamu belanjakan. Jadi ini merupakan perkara yang perlu kita risaukan, yang perlu kita ambil pelajaran, perlu kita muhasabah, kerana kita tak terlepas daripada 4 golongan ini, ataupun tak akan terlepas daripada 4 soalan yang bakal ditanya di padang mahsyar kelak, di mana kita saling ingat mengingati. Kerana di dunia ini kita dah biasa dengar tentang peringatan-peringatan dunia lah, undang-undang dunia, tentang undang-undang bayar itu, bayar ini, undang-undang supaya lunaskan perkara itu, lunaskan yuran itu, lunaskan denda ini. Tetapi untuk syarat ataupun untuk perkara yang akan berlaku di padang mahsyar nanti, ianya perkara yang ghaib, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, pencipta kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Maka perkara itu adalah perkara yang lebih besar daripada segala-galanya di dunia ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan juga i'tibar daripada hadis ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rezeki untuk kembali ke rumah Allah, ke masjid-masjid, surau-surau, melepaskan kita daripada fitnah dan wabak ini, dan mengembalikan masjid-masjid kepada umat Islam, sehingga kita dapat kembali menunaikan solat fardu secara berjemaah, menunaikan solat fardu Jumaat yang sukar ataupun telah lama kita tak dapat tunaikannya lah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.